Tajuk utama Buletin 28 Mac, MAS tawar skim pemberhentian bersama kepada lebih 6,000 pekerja. Turut dimuatkan episod MV Agusta pengajaran pahit kepada Proton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penerbangan Malaysia MAS sebenarnya hanya mahu mengurangkan 3,000 kaki tangannya di bawah pelan pemulihan syarikat itu yang diumumkan Februari lalu. Namun, rasionalisasi laluan domestik semalam menyebabkan MAS terpaksa menggugurkan sehingga 99 laluannya. Lantas, ia terpaksa mengubah anggaran kaki tangan yang akan ditawarkan skim pemberhentian bersama MSS syarikat itu kepada 6,500 orang. Berkuat kuasa 1 Ogos depan, MAS hanya akan mengendalikan 19 laluan domestik utama. Bilangan pesawatnya juga dikurangkan kepada 21. Menurut pengarah urusan MAS, Idris Jalla, pengurangan kaki tangan itu memang sudah terjangka dan tidak akan menjejaskan pelan untung rugi syarikat penerbangan kebangsaan itu. Idris juga optimistik 19 laluan domestik itu boleh menjana keuntungan menjelang Ogos 2007. On the whole, half of our passengers that will fly in a year is actually domestic. The other half is international. So if you then looked at the numbers, we have about 22,000 staff and a bit. And you'd say probably half of that is working on one way or another, serving the domestic sector. And if you lose a large chunk of the domestic route and the revenue associated, we do need to make sure that when we take the P&L, we do need to right size the staffing level to suit lah. Katanya jumlah sebenar kaki tangan yang perlu dikurangkan akan diketahui 2 minggu lagi. Dan perbincangan dengan kerajaan kini tertumpu pada bentuk pampasan yang akan diberi. Ia dijangka selesai 1 Ogos depan. Idris ditemui di sidang media bersama AirAsia dan bagi syarikat penerbangan tambang murah itu, ia berhasrat membeli antara 6 dan 8 buah pesawat MAS bagi melicinkan operasi 96 laluan domestiknya. Menurut Ketua Eksekutif Datuk Tony Fernandez, ada kemungkinan AirAsia akan menawarkan pekerjaan kepada 1,000 kaki tangan MAS yang bakal digugurkan. All the staff is related to domestic. So those that are particularly related to domestic, obviously we're going to have some expansion. There's plenty of MAS staff that have been in AirAsia already, and we will go through that process. It really depends on the final route structure and the final capacity that goes around. But we will obviously, we think MAS staff is great. Tambah beliau, pelan rasionalisasi sektor penerbangan domestik negara akan membolehkan Malaysia muncul sebagai pesaing terhebat Singapura dalam industri penerbangan di rantau ini. Kecewa, itu reaksi Presiden Kesatuan Pekerja Sistem Penerbangan Malaysia Masyu alias Aziz. Tidak kira berapapun jumlah kaki tangan yang akan digugurkan, beliau pun masih berharap rancangan MSS itu dibatalkan. Kita merasa upset lah pengumuman yang telah dibuat oleh pengarah urusan mas dan pekerjaan. Apa yang kita tengok hari ini, kerajaan nak menyelamatkan AirAsia, tetapi apa yang berlaku penindasan terhadap pekerja penerbangan Malaysia. 7,000 kaki tangan penerbangan Malaysia akan hilang pekerjaan. Walaupun MAS nak introduce, maknanya skim perkhidmatan sukarela pada masa sekarang ni tak sesuai kerana ekonomi negara sekarang ni. Sekarang ni timbul rasa kegelisahan terhadap seluruh pekerja MAS pada hari ini. Terutama sebagai contoh kan, pekerja MAS yang bekerja di Ipoh. Ada 30 kaki tangan penerbangan Malaysia di Ipoh. Ipoh tutup. Apabila Ipoh tutup, jadi mereka dah berusaha 40 tahun, 45 tahun, mana dia orang nak pergi? 3 hari menjelang pembentangan RMK9, Perdana Menteri siang tadi mengadakan perjumpaan dengan semua pegawai kanan kerajaan dan badan berkanun. Ini bagi menekankan kepentingan pelaksanaan rancangan 5 tahun itu.
180 pegawai kanan termasuk Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah dan Ketua Eksekutif Badan Berkanun hadir pada perjumpaan itu. Pertemuan lebih 1 jam berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menjelaskan rancangan kerajaan dan harapannya dalam menjayakan RMK 9 bagi memastikan matlamatnya tercapai. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsudin Osman berkata, Perdana Menteri juga mengingatkan kejayaan RMK 9 banyak bergantung kepada sistem pencapaian perkhidmatan awam yang berkesan. Justru beliau mahu kaki tangan awam sebagai pelaksana RMK 9 memastikan segala perancangan yang dibuat berjalan lancar dan mengikut jadual yang ditetapkan. So the word is implementation, and we have to sit down and plan, strategize the implementation of this. So there'll be a lot of discussion in between the agencies. For instance, salah satu Sebelum itu di Parlimen, Perdana Menteri meluangkan masa bertemu delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR. Delegasi 11 orang itu diketuai Speakernya Agong Laksono. Turut serta pada pertemuan ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Ramli Ngah Talib. Delegasi DPR turut mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Najib lebih kurang sejam. Agenda pertemuan menjurus kepada hubungan dua hala, isu Selat Melaka dan isu pekerja Indonesia di Malaysia. Delegasi MPR akan pulang esok selepas berada 3 hari di negara ini. Isu projek Pulau Melaka yang terbengkalai, usaha buruh pemaju projek yang engkar. This Friday on The Exchange, delving deep into the 9th Malaysia Plan. Catch these men as they engage into discourse over the country's blueprint for development. Catch The Exchange live this Friday, 7:30 p.m. only on TV3. Kerajaan tidak akan melaksanakan satu lagi proses penggabungan M&A Bank Tempatan tetapi tidak juga menghalang sekiranya bank ingin berbuat demikian. Menteri Keuangan kedua Tan Sri Noor Yaakob berkata kerajaan buat masa ini berpuas hati dengan 10 buah bank tempatan yang ada sekarang. Tambahnya jika berlaku gabungan atas inisiatif sendiri antara bank-bank selepas ini, kerajaan tidak akan campur tangan. Tetapi kata beliau, kerajaan akan mengambil langkah wajar jika berlaku terlalu banyak penggabungan sehingga menjejaskan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan. Semalam, Buletin Utama menyiarkan laporan memetik penganalisis sebagai berkata aktiviti M&A akan digiatkan tahun ini berikutan gabungan SBB dan BCHB baru-baru ini. Sementara itu, Pengarah Urusan Hong Leong Bank, Yvonne Chia, enggan mengulas apabila ditanya mengenai hasrat M&A Bank itu. Komen ringkas Chia, modal tinggi Hong Leong membolehkannya meluaskan perniagaannya di dalam dan luar negara. I would not go further into that. The only thing I can say is that the bank has the highest capital base among all the banks in the country. So I think that it itself would speaks very well with the capacity and the capabilities that we have. Dalam pada itu, Chia berkata Hong Leong Bank akan bekerjasama dengan Milia Asia Private Limited dan Hong Leong Assurance untuk mewujudkan syarikat takaful baru. Syarikat itu akan beroperasi Oktober ini dan 2 produk takaful akan diperkenalkan. Kelulusan diberikan Bank Negara kepada Hong Leong bagi lesen takaful Februari lalu. Hong Leong Bank akan memiliki kepentingan 55%, Milia Asia 35% dan Hong Leong Assurance 10%. In our thrust to move into wealth management, personal banking to the next level, we need to have an array of services, which today we have through the bank, through the insurance company, to our asset management companies. And we see the takaful business as another area of another alternate in the improving trend of Islamic finance. Tambah beliau, pemasaran perniagaan takaful Hong Leong akan dilaksanakan melalui rangkaian banknya serta saluran seperti internet.
Nama syarikat takaful itu akan diumumkan kemudian. Pengambil alihan MV Agusta Motosport adalah pengajaran pahit bagi Proton Holdings Berhad dan menurut pengerusi Proton, Datuk Muhammad Azlan Hashim, penjualan pengeluar motosikal Itali itu akan membolehkan Proton menumpukan kepada perniagaan terasnya mengeluarkan kereta berkualiti kepada pengguna. Tambahnya keputusan untuk mengekalkan MV Agusta mengundang risiko. Kini jelas Datuk Azlan, tumpuan utama pengeluar kereta nasional adalah untuk menambah baik keupayaannya, kualiti produk dan daya saing kos. Proton membeli 57.57% kepentingan dalam MV Agusta pada 2004. Sejak pembeliannya, MV Agusta tidak pernah dapat mencapai sasarannya seperti dalam pengeluaran atau aliran tunai. Syarikat itu kemudian dijual kepada JV Spa, syarikat tujuan khas dengan harga €1. Sementara itu, pengarah urusan Proton Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata, membina perniagaan teras syarikat itu mengeluarkan kereta lebih baik. Sumber itu disalurkan untuk menghasilkan kereta baru dan mengembangkan pasaran. Rancangan Malaysia ke-8 sudah melabuhkan tirainya akhir tahun lalu. Kini menantikan rancangan Malaysia ke-9 yang akan diumumkan Jumaat ini. Kesinambungan bagi meneruskan program pembangunan dicorak bagi tempoh 5 tahun lagi hingga 2010. Namun sejauh mana pencapaian RMK8 yang menyaksikan pelbagai cabaran ketidaktentuan ekonomi. RM170 bilion diperuntukkan dalam RMK8. Projek yang diluluskan cukup tinggi melebihi 75,000. Jika angka itu dijadikan sandaran, memang agak sukar untuk melaksanakan semuanya dalam tempoh 5 tahun. Laporan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Januari lalu mendedahkan 16% projek gagal disiapkan dalam RMK8. Ia membabitkan 80 projek terbengkalai bernilai RM8 bilion. Namun Perdana Menteri memberi jaminan projek itu akan diteruskan dalam RMK9. Misalnya penekanan ke arah pertanian belum dapat lagi dilaksanakan secara berleluasa menggunakan teknologi masa kini ataupun teknologi moden. Yang kedua, koridor raya multimedia yang seperti kita sedia maklum bertujuan merangkumi 7 bidang, 7 flagship seperti sekolah bistari, telemedicine, telemarketing dan sebagainya. Dan ini belum juga dapat dilaksanakan sepenuhnya. Isu pembinaan makmal komputer yang gagal disiapkan antara yang menjadi tumpuan dalam RMK8. Hingga September lalu, 4,931 makmal komputer sudah siap dan beroperasi berbanding 5,435 makmal yang dirancang. Peristiwa 11 September, penyebaran wabak SARS dan sesama burung antara yang menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. If you look at the reasons, you won't be shocked because the period of 01 to 05 has not been a very easy period for many countries around the world. Globally, the economy wasn't growing that well. And you had also various, the September 9/11 crisis, you had the SARS crisis. These are shocks to the system, which sort of deflated many economies around the world. So it's fairly creditable even to achieve about 4+% compared to your target of 7.4%. Kajian separuh penggal menunjukkan kadar pertumbuhan mencapai 4.3%, melebihi 4.2% sasaran. Cabaran yang terpaksa dihadapi, lonjakan harga minyak dunia. Subsidi petrol dan diesel turut meningkat. Perbelanjaan itu sepatutnya digunakan dalam projek pembangunan negara. Dalam RMK8, agenda pendidikan tumbuh dengan rancak menyaksikan berkembangnya institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Institut Keusahawanan Negara dan Majlis ICT Bumi Putra juga ditubuhkan bagi menghadapi cabaran globalisasi. Esok, Buletin Utama akan memaparkan apa yang diramal dalam rancangan Malaysia ke-9. Iltizam mencapai kejayaan. Memacu menuju wawasan.
RMK9 bersama Perdana Menteri secara langsung 3.30 petang di TV3. Lembaga Jurutera Malaysia atau BEM memberi jaminan akan mempercepatkan siasatan berhubung isu kontroversi jambat MRR2. Buat masa ini, siasatan awal dijalankan Jawatan Kuasa Penyiasat Khas yang dibentuk BEM. Yang disiasat kontraktor dan pereka bentuk jejambat berkenaan. Pengerusi Lembaga Jurutera Malaysia Dr. Judin Abdul Karim ketika dihubungi berkata, skop siasatan untuk mengetahui jika pihak terbabit melanggar undang-undang pendaftaran kejuruteraan. Dan jika sabit kesalahan, lesen mereka yang bertanggungjawab akan digantung atau ditarik balik. Pihak terbabit juga boleh diheret ke mahkamah. Jejambat MRR2 sepanjang 1.7 km dibina Konsortium Submim Bumi Highway KKMWP berdasarkan reka bentuk perunding Mongsel Sharma Zakaria. Pada masa ini, tahap merekah jejambat MRR2 berada pada kadar 0.2%. Proses terbabit akan melebar pada kadar 0.1% setahun. Jejambat ini menjadi laluan utama kepada lebih 3,000 kenderaan setiap hari. Selain mengenai siasatan, turut dipertikaikan soal pembayaran balik kos ganti rugi sebanyak RM40 juta. Datuk Seri S. Sami Velu sebelum ini berkata kos RM40 juta yang diluluskan Kabinet untuk membaiki 31 tiang jejambat berkenaan akan diambil semula dari kontraktor menerusi projek lain yang bakal dilaksanakan kelak. Persoalan itu kami panjangkan kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC. Datuk Syahril Abdul Samad menyifatkan pelaksanaan pembayaran semula ganti rugi oleh kontraktor itu tidak wajar. Justru kerajaan digesa meneliti dan menyelidik secara telus bagi menyelesaikan konflik MRR2. Adakah ini adil bahawa kerja yang kesilapan dan masalah yang berlaku di MRR2 tu masih lagi belum diletakkan tanggungjawabnya pada pihak yang sebenar, ya? Kalau kontraktor itu yang bertanggungjawab, maka dia patutnya disenarai hitam, kan? Kalau dia yang bertanggungjawab. Tetapi sebaliknya, kita pula ke kerajaan, kita lihat kerajaan buat keputusan bahawa okey, kontraktor ini akan diberikan kerja-kerja lain untuk dia boleh gunakan keuntungan daripada projek-projek lain ini untuk membetulkan kerja kesilapan dia pada masa dengan berhubung dengan MRR2. When it is mentioned that the 40 million ringgit Malaysia is going to be taken from other projects, the main question here is the budget for other projects have been allocated, and that would actually result in the possibility of the other projects being affected. Kegusaran PAC dan pewaris itu kami ajukan kepada Datuk Seri S. Sami Velu. Itu saya tak mau jawab. Kalau tiap-tiap keputusan kerajaan saya mau jawab kepada media, saya tak boleh kerja lah. Itu saya tak mau jawab. They are hopping from yesterday. Yesterday I've already told the TV3 that government has decided to spend 40 million as a cabinet decision. They are cross-examining the government. Why did they? You tak boleh cross-examine government lah. Kerajaan sudah putus habis lah. Beliau juga meminta semua pihak yang mempertikaikan isu MRR2 supaya menunggu hasil siasatan. Kita tidak boleh menetapkan apakah jenis tindakan akan diambil, yang pertama. Yang kedua, satu siasatan terperinci mesti dilakukan sebelum tindakan diambil atau cadangan tindakan ditetapkan. Walau bagaimanapun kontrak. Dan yang pasti, jawapan Datuk Seri S. Sami Velu mengenai MRR2 belum dapat memuaskan hati pembangkang. Di Dewan Rakyat, sekali lagi beliau menjadi sasaran. Berikut rangkuman episod yang berlangsung di dalam kamar persidangan selama lebih 40 minit ketika menteri itu hadir menggulung perbahasan ke atas titah ucapan diraja. Berhormat penjelasan yang berhormat, di sini juga pada 11 Oktober lalulah yang berhormat berkata ini saya ini Datuk yang berhormat sendiri kata membaik pulih struktur dijangka dapat dimulakan pada November 2005.
Muhammad cakap sendiri, kerja ini akan mengambil masa 9 bulan. Ini waktu itu tu 11 hari bulan Oktober. Dan tadi yang kata bukan ini. Jadi ada tidak serupa lah yang cakap tadi. Tak begitu konsisten lah tu. Ahli Yang Berhormat bersama dengan saya, di hadapan dengan saya, duduk sana berdiri 5 kali 6 kali minta soalan yang sama, saya pun sudah jawab. Mula-mulanya kita telah lantik juruperundingan lain. Selepas itu kerajaan telah mengambil keputusan untuk melantikkan juruperunding daripada negeri Jerman. Dan hari itu saya sudah jelas, Yang Berhormat pun duduk di depan saya sudah jelas kerja ini akan dijalankan, sedang dijalankan sekarang, akan selesai pada penghujung bulan Julai. Sudah sekali lagi saya cakap, sekali lagi, penghujung bulan Julai, dan kita boleh membuka jalan ini pada bulan Ogos. Tapi hari ini kita bermula 10 hari bulan Mac. Jadi saya pun peninglah macam mana tiap-tiap kali tidak serupa. Kalau kepala pening Yang Berhormat Speaker, Panadol lebih baik. Akan Panadol. Mula kerja, saya sudah umum dalam Dewan ini, Semua Menteri sudah mengambil keputusan. Mula-mulanya kita mula kerja untuk menjalankan kerja-kerja waterproofing. Itulah cadangan-cadangan daripada pakar-pakar perunding telah dilantik lebih awal daripada perlantikan juruperunding oleh kerajaan. Prosedur dan tata cara pelan pembaik pulih dan tawaran kontrak menyusul jawapan itu. Kalau saya ambil ni kerja, bagi sama satu orang, ambillah buat kerja, yang mama lagi tanya, apa pasal tak panggil tender? Apa pasal ini tak ada, apa pasal itu tak ada, apa pasal ini tak ada? Tenang saja cakaplah Yang Berhormat. Yang Berhormat sudah cakap banyak kali perkara. Nanti dengarlah saya cakap. Yang Berhormat, jangan tipu-tipu lah. You duduk dalam Public Accounts Committee. Satu kali bila di hadapan Ketua Pengarah Kerja Raya, you minta 250 soalan. Semua jawapan you dapat. Lagi you mari sini soal kepada saya, seperti you tak tahu apa yang berlaku. Tak ada betul. Apa ini, Pong? Dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Seketika nanti, Pilihan Raya Israel penentu arah haluan konflik di Asia Barat. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield. Laporan luar negara. Pilihan Raya Israel kali ini dilihat bakal menjadi paksi kepada segala bentuk kezaliman dan kerakusan rejim Yahudi. Pengundi dijangka memilih kadima rejim yang merencana sempadan Israel secara unilateral tanpa mempedulikan sama ada ia wilayah sah atau hasil pencerobohan dan rampasan. Sekaligus ia juga bakal menentukan arah haluan kemelut di Asia Barat.
Sementara itu, 2 orang awam Yahudi maut dalam letupan yang menggegarkan kawasan peranginan di selatan Israel. Letupan berlaku di kawasan penempatan berhampiran sempadan Nahal Oz. Sumber tentera Israel berkata letupan berpunca akibat bedilan roket pejuang Palestin atau bom yang dipasang di sepanjang sempadan dengan semenanjung Gaza. 4 bedilan roket dilaporkan menggegarkan wilayah Israel hari ini. Kumpulan Jihad Islam mengaku bertanggungjawab melancarkan bedilan roket bertujuan menggugat perjalanan pilihan raya Israel hari ini. Dalam pilihan raya lalu, keganasan yang dilancarkan pejuang Palestin menjurus pengundi memberikan sokongan kepada parti yang berpendirian lebih keras. Ketika penduduk Yahudi memilih kerajaan baru, kerajaan Palestin pimpinan Hamas pula membuka pintu dialog dengan Barat bagi mencari keamanan berkekalan di Asia Barat. Hamas sudi bertemu kuartet yang dianggotai Rusia, Kesatuan Eropah EU, Amerika Syarikat dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Perdana Menteri Ismail Haniyeh berkata beliau ingin sekali melihat apa juga cara dilakukan bagi menghentikan segala pertelingkahan agar keamanan dapat dicapai di rantau itu. Di Khartoum, Sudan, Presiden Palestin Mahmud Abbas menghadiri sidang Liga Arab yang bermula hari ini. Sidang kali ini turut membincangkan kerajaan baru Palestin yang dipimpin Hamas. Ia juga bagi mencari penyelesaian berhubung bantuan yang dijanjikan negara Arab kepada Palestin. Beliau yang disambut Presiden Sudan, Omar al-Bashir, turut mengulas mengenai pilihan raya Israel. Katanya, Palestin berharap pengundi bijak membuat pilihan agar calon yang dipilih itu terdiri kalangan mereka yang serius dalam usaha damai Asia Barat. Salah perhitungan bermakna tidak akan ada keselamatan dan masa depan kepada kedua-dua pihak. Susulan serangan tentera Amerika Syarikat ke atas sebuah masjid di Iraq yang menyaksikan 16 jemaah terbunuh. Kabinet Iraq mengutuk pembunuhan kejam itu sekaligus mendesak tentera penceroboh menyerahkan segera tanggungjawab keselamatan kepada pasukan keselamatan tempatan. Ahli politik Puak Syiah turut bertindak menggantung rundingan pembentukan kerajaan baru negara itu. Agensi berita Associated Press AP yang melawat tempat kejadian mengesahkan ia sebuah kompleks masjid. Suku akhir Liga Juara-Juara Eropah, Juventus dan Arsenal saling optimis cipta kemenangan. Laporan sukan bersama Hasnida Hanim, Ahmad Kamil seketika nanti. Salam sejahtera. Memetik kata-kata Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Tuanku Imran Tuanku Jaafar, aksi Siti Zalina Ahmad adalah kemuncak perjuangan atlet negara pada Sukan Commonwealth di Melbourne yang berakhir Ahad lalu. Siti Zalina penuh dedikasi mengekalkan pingat emasnya. Kesimpulannya, sukan bowling padang bukan lagi sukan picisan. Meskipun tidak tergolong dalam sukan elit, masih mampu mengharumkan nama negara dengan 2 pingat emas di Melbourne. Memang sewajarnya sambutan meriah yang menanti skuad bowling padang setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur malam semalam. 2 pingat emas bowling padang menerusi acara individu Siti Zalina Ahmad dan acara 3 sepasukan melalui Nur Iriani Azmi, Nur Hashimah Ismail dan Azlina Ashad. Berbanding 1 emas ketika di Manchester tahun 2002, 2 emas di Melbourne cukup membanggakan. Kejayaan Siti Zalina lebih bermakna kerana berjaya mempertahankan emas yang dimenanginya 4 tahun lalu di Manchester, England. First 3 game pertama saya memang saya struggle. Tapi bila saya dah dapat soft, dia punya tekanan masa di sana, lepas tu saya punya quality game pun tambah okey, tambah baik.
Yang pasti kejayaan Siti Zalina dan rakan-rakan turut menjulang nama Persekutuan Bowling Padang Malaysia. Saya rasa amat terharu oleh kerana Sukan Non-Bowls dapat menyumbang 2 pingat emas daripada jumlah 7 pingat emas. Menaiki satu pesawat dengan skuad bowling Padang semalam pasukan hoki lelaki. Pingat gangsa yang dibawa pulang dilihat satu suntikan moral menghadapi kelayakan Piala Dunia yang dijadual berlangsung di China pertengahan bulan depan. Sekarang memang dia orang one step above semua tim lain dalam dunia lah. So memang susah untuk kalau nak menang dengan lawan dia orang. Di Melbourne, Malaysia memastikan pingat gangsa selepas mengalahkan England 2-0 pada penentuan tempat ketiga. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Dato' Azalina Osman Said akan membuat penilaian kemampuan keseluruhan atlet Malaysia di Melbourne dalam masa terdekat. Awal-awal lagi beliau memberitahu pihak media supaya persoalan prestasi atlet Malaysia di Melbourne tidak diajukan kepadanya pada satu majlis sidang media siang tadi. Mungkin juga alasannya kukuh untuk fokus tugasannya sebagai tamu penting Anugerah Belia Remaja Ikon 2006. Anugerah baru ini hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan bersama Berita Harian. Dengan 5 kategori yang dipertandingkan, Anugerah Belia Remaja Ikon 2006 memberi peluang kepada remaja untuk memilih idola mereka. Kategori-kategori itu ialah pendidikan, seni dan budaya, sukan, sains dan teknologi, dan sosial dan kemasyarakatan. Anugerah Belia Remaja ini akan secara langsung membuat pengakuan, testament kepada kejayaan belia Malaysia. Selain menerima anugerah, belia yang terpilih ini sekaligus akan menjadi contoh terbaik kepada remaja lain di seluruh negara. Mereka ini boleh dipertimbangkan untuk menjadi duta remaja ataupun duta belia untuk pelbagai kempen dan program Kementerian Belia dan Sukan dengan bersama Berita Harian. Hadiah wang tunai RM5,000 untuk setiap kategori dan pemenang ditentukan menerusi undian Keratan Akhbar dan sistem pesanan ringkas pembaca. Beralih ke kejohanan badminton Asia ABC di Johor Bahru. Peluang jago perserangan badminton lelaki negara Lee Chong Wei nampak cerah. Tanpa nama-nama besar, pemenang pingat emas Sukan Commonwealth di Melbourne itu dijangka tidak mempunyai masalah untuk meneruskan kecemerlangan. Senyuman awal pagi di KLIA, kepulangan skuad badminton dari Melbourne disambut ceria Presidennya Datuk Nazmi Muhammad Saleh. Pelukan mesra sudah menceritakan misi yang berjaya pada Sukan Commonwealth kali ini. 4 pingat emas, pencapaian terbaik dari badminton dalam sejarah pencapaian Commonwealth. Namun cabaran sebenar selepas ini ialah bersaing dengan China, Indonesia dan Denmark untuk merangkul Piala Thomas di Jepun. Kita telah menangi Piala Thomas ini di masa lepas. Sudah tentunya kita mahu memenangi sekali lagi Piala Thomas. Harapan kita adalah besar. Apapun kejayaan pingat emas Commonwealth tetap istimewa buat pemain badminton negara. Saya nak jaga-jaga juga, tapi untuk saya perform yang final itu yang terbaik. Mungkin dia akan slow sikit, mungkin dia main selalu main event, dia ada main mixed double and team event. Turut pulang ke tanah air bersama skuad badminton jam 6.15 pagi tadi ialah atlet olahraga, basikal, squash serta pegawai-pegawai MSN. Lain pula ceritanya buat pemain perseorangan wanita negara, laluannya lebih berliku. Saya rasa try my best lah sebab first round saya sudah meet China player tapi saya tak tahu China player ini siapa lah, tapi I know China player not bad lah, jadi try my best. Yes. Miao Chu yang diletakkan sebagai pilihan ketiga dan keempat dijangka bertemu pemain muda dari China Chen Lin pada pusingan pertama. Juara 2005 di Hyderabad, India, Wang Chen dari Hong Kong diletakkan sebagai pilihan pertama kejohanan, diikuti pemain yang ditewaskannya di peringkat akhir Kayori Mori dari Jepun sebagai pilihan kedua. Bagi peminat bola sepak tanah air khususnya peminat Liga Juara-Juara Eropah, jangan lupa menyaksikan secara langsung perlawanan suku akhir pertama pertemuan Arsenal Juventus jam 2.30 pagi nanti di TV3. Selain Arsenal dan Juventus, klub Portugal Benfica turut berentap menentang pasukan pilihan Barcelona pagi esok.
Pertemuan agak dramatik buat Arsene Wenger menyaksikan bekas tonggak tengahnya Patrick Vieira yang pernah membantu Arsenal menjulang 3 gelaran Liga Perdana Inggeris dan 4 Piala FA dalam versi yang berbeza. Vieira bukan lagi berkhidmat buahnya tetapi menjadi musuh memakai jersey belang putih. Tetapi Wenger tetap yakin anak buahnya mampu menyekat kemarahan juara 2 kali ini melepasi saingan pertama suku akhir. Di Lisbon pula emosi turut mempengaruhi klub Benfica. Ronald Koeman, jurulatihnya suatu ketika dulu menjaringkan gol kemenangan Barcelona ketika Koeman menjulang gelaran juara untuk pasukan Catalan itu pada 1992. Kali ini Koeman membimbing Benfica berdepan bekas klubnya itu. Koeman masih yakin keseimbangan barisan Benfica mampu menghalang asakan barisan bintang pendahulu Liga Primera itu pagi nanti. Masih perkembangan bola sepak Liga Clausura Argentina. Setiap kali pertembungan dua musuh tradisi Boca Juniors dan River Plate, debarannya pasti berurutan hingga ke wisa penamat. Kekurangan dua pemain Boca menampilkan semangat kental memaksa River Plate berkongsi mata. Boca Juniors yang bermain 9 orang bernasib baik apabila berjaya mengikat keputusan seri 1-1 ketika berdepan River Plate di tempat sendiri. Bermain di Stadium Bombonera, River Plate lebih dahulu memperolehi jaringan menerusi penyerang Ernesto Farias minit ke-39. Boca tambah tertekan apabila penjaga gawang Roberto Abondanzieri dibuang padang setelah mengkasari Marcelo Gallardo. Minit ke-82, pemain tahanan Boca Juan Krupovies turut dibuang padang selepas kekasaran terhadap Daniel Montenegro. Namun Boca dihadiahkan sepakan penalti pada minit terakhir perlawanan setelah Guillermo Barros Schelotto dikasari dalam kawasan penalti. Martin Palermo tenang menyempurnakan sepakan untuk Boca berkongsi mata. Keputusan Sri Boca dan River Plate nyata memberi keuntungan buat Newell's Old Boys. Newell's Old Boys melonjak ke tangga teratas Liga apabila menewaskan Olimpo 2-0. Claudio Hussein menyumbat gol pertama buat Newell's seawal minit ke-15. Ariel Ortega menjadikan kedudukan 2-0 apabila menyempurnakan sepakan penalti setelah dia dijatuhkan oleh Matias Villavicencio. Sementara perlawanan antara Independiente dan Banfield terpaksa dihentikan pada minit ke-78 apabila satu objek dibaling mengenai jurulatih Banfield, Carlos Lieb. Banfield mendahului 2-1 ketika perlawanan dihentikan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA dijangka bermesyuarat minggu depan untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Masih ada laporan menarik sukan antarabangsa buat anda, antaranya aksi dua pemain atlet terbaik dunia, Roger Federer dan Tiger Woods. Pemain nombor 1 dunia Roger Federer dan pilihan keempat Andy Roddick mara ke pusingan keempat kejohanan tenis Nasdaq 100 Open di Key Biscayne, Florida. Federer mara selepas mengenepikan wakil Jerman Tommy Haas straight set 6-1, 6-3, manakala Roddick menundukkan Fernando Verdasco dari Spanyol 6-3 dan 6-4. Namun pilihan ketujuh Guillermo Coria dari Argentina tewas 6-4, 6-3 di tangan pemain Belgium Olivier Rochus. Turut tersingkir tim Henman selepas tunduk kepada pemain bukan pilihan Simon Grul dari Jerman 0-6, 6-1 dan 7-5. Saingan wanita pemain Rusia Maria Sharapova pilihan keempat mara ke suku akhir setelah menang ke atas rakan sepasukan Maria Kirilenko 3-6, 6-4 dan 6-1. Saingan golf Piala Tavistock gandingan Tiger Woods dan Mark O'Meara nyata serasi. Mereka mengatasi kombinasi Sergio Garcia dan Retief Goosen untuk Isleworth Country Club di depan dengan 6-4 mendahului Lake Nona pada hari pertama kejohanan semalam. Kejohanan kali ketiga ini sekali lagi menghimpunkan pemain profesional Orlando Country dalam. Acara berpasukan ini merebut wang kejuaraan hampir 2 juta ringgit. Pasukan BMW Oracle Racing Team kini dalam misi merampas tahta kejuaraan menjelang kejohanan kapal layar Piala Amerika tahun depan. USA 87 kapal layar baru mereka untuk merealisasikan misi itu. Pemilik pasukan Larry Ellison yakin USA 87 mampu menandingi 10 pencabar lain termasuk kapal Linghe yang baru menjuarai Piala Swiss. Itu tadi aksi sukan Buletin Utama malam ini. Teruskan dengan Yasir dan Azwaliza sebentar nanti. Salam sukan dan selamat malam. Bertemu kembali. Sejak minggu lalu, usaha kami mendapatkan komen bernas Kerajaan Negeri Melaka mengenai isu projek Pulau Melaka yang terbengkalai tidak berhasil. Dan kenyataan Ketua Menterinya yang ditemui hari ini juga membayangkan Kerajaan Negeri tidak berdaya dengan kerana pemaju projek terbabit. Menurut Datuk Seri Muhammad Ali Rostam, amaran sudah diberi tetapi langsung tidak diendahkan pemaju. Isu Pulau Melaka yang terbengkalai ini didedahkan Buletin Utama 16 Mac lalu. Semak Samun hampir memenuhi seluruh kawasan pulau ini. Tinjauan kami mendapati kerja pembinaan hanya membabitkan sebuah masjid milik kerajaan negeri, manakala projek sekitarnya milik syarikat swasta dikatakan terhenti.
Keadaan itu turut mengundang kemarahan pembeli. Dan ketika kami ajukan masalah itu, ini jawapan Datuk Seri Muhammad Ali Rustam. Saya harap kalau media boleh dapat bantu sikit, heboh-hebohkan lagi projek swasta yang terbengkalai ni amat baiklah, macam Pulau Melaka ni. Jadi syarikat public listed. Bunyi public listed kan, kerja macam tak ada listed. Jadi kalau TV boleh ganjang dia ni sikit lah. Hari-hari tegur company ni, kerajaan negeri amat suka hati. Kita tegur dia susah sangat lah. TV hari-hari kalau boleh jumpa dia punya pengurusi syarikat, jumpa CEO dia, tanya dia, kau ni public listed, tokek besar, pasal biar projek terbengkalai. Tambah beliau adalah tidak adil jika kerajaan negeri sering dijadikan sasaran setiap kali timbul isu projek terbengkalai, sedangkan pihak pemaju mendiamkan diri. TV cerita je. TV carilah CEO syarikat tu, chairman syarikat ke public listed. Kejauh lah datuk-datuk, tokek-tokek besar. Yang kejauh kita je. Kejauh kerajaan je, mencungap kita. Tokek lepas diri je. Kalau TV boleh kejauh tokek tu, senang sikit kerja saya. Ini swasta tu swasta. Mau kejauh tokek tu, dia duduk tidur kat Kuala Lumpur, round the world. Kan, public listed sana, public listed sini. Kan, projek biar ni mana boleh. TV suluh muka dia lah, baru dia kalang-kalang sikit. Taktik dua warga Indonesia menggunakan bahasa ekspres untuk menghindar dadah akhirnya terbongkar. Kegiatan mereka dihidu polis, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor Bahru dan ditahan sejurus turun dari sebuah bas ekspres di Terminal Bas Lakin. 13 ketul ganja mampat seberat 1 kilogram setiap satu ditemui pada mereka. Kedua-dua lelaki berusia 21 dan 30 tahun yang menjinjing sebuah beg berwarna hitam cuba melarikan diri. Ketua Polis Daerah Johor Bahru, penolong ACP Roslan Ahmad berkata, hasil penahanan Jumaat lalu itu membawa kepada serbuan di sebuah rumah di Sentul, Kuala Lumpur. Seorang lelaki dan wanita warga Indonesia juga ditahan. Dalam serbuan itu, polis merampas 34 kg ganja. Mereka ditahan sehingga 3 April depan dan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Siapa kesalahan boleh dijatuhi hukuman mati mandatori. Mengakhiri buletin utama malam ini, saksikan pelbagai aksi kucing yang mencuri hati oleh Sarkas Kucing Moskow di New York, Amerika Syarikat. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam.